Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيد مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan sekalian alam dengan izin daripada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab Taqribul Ikhwan karangan Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Wan Ngah Sekam rahimahullah ta'ala. Hari ini insyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita daripada kitab Taqribul Ikhwan, iaitu daripada perbahasan sambungan daripada bahasan sifat wujud. Kalau kitab Jawi saya ni pada muka surat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka tahulah kita bahawasanya kesemua yang bergerak atau yang diam itu tentu baru ada kesemuanya. Kerana gerak diam itu kita tak terima kata sedia. Kerana beberapa dalil. Maka tentulah benda yang bergerak atau yang diam itu baru juga. Kerana kesemua jirim itu mustahillah nak lepas daripada keduanya. Beginilah berlebih kurang maksud perkataan ulama. Baik. Jadi kita masih lagi daripada perbahasan sifat wujud. Jadi sifat yang pertama ni iaitu wajib pada syarak kita i'tiqad di dalam hati kita bahawasanya Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat wujud. Apa arti wujud? Iaitu ada. Itu pengertian. Maka tentu sungguh kita berpegang dalam hati kita Allah Ta'ala tu ada sungguh. Yang ni ada yang lawannya tiada. Itu lawannya. Perkara mustahil. Kemudian dulu dia bahas pula percaman ataupun dalil-dalil yang kita kata Tuhan tu ada ialah bahawasanya alam ini. Itu secara basicnya, secara asasnya dalil akli
menunjuk kata Tuhan tu ada, iaitu alam ini. Tengoklah dalam mana-mana perbahasan sifat-sifat Tuhan, apabila kata Tuhan tu ada, menunjuk kata Tuhan tu ada, alam ini. Semua daripada hukum akal yang kita hukum kata Tuhan tu ada, mana dalil dia? Alam ini. Itu secara basic lah. Sebab kita nampak. Sebab ulama' bahas kata alam ini tu sebab apa? Sebab kita nampak dengan panca indera kita. Itu yang paling senang sekali. Maksudnya tak perlu kita berfikir panjang. Maksudnya kita nampak dah alam ni, nampak diri kita, nampak manusia. Itu dalam kitab Matan Jorah sebab apa? Fanzur ila nafsika summa nitakil lil alamil ulini summa sufli. Tajid bihi sun'an badil al-hikami lakin biha qama bilad apa? Saya lupa dah Matan Jorah. Dia kata apa? Dia kata Muhammad, fanzur ila nafsika summa nitakil. Maka hendak tilik pada engkau. Fanzur ila nafsika. Hendak tiliklah pada diri engkau. Itu paling asas sekali, tengok diri kita. Kita nak kata Tuhan tu ada tu, asasnya kita tengok diri kita dulu. Dalam kitab Matan Jorah. Fanzur ila nafsika summa nitakil. Selepas kita tilik pada diri kita, apabila engkau tilik pada diri engkau, summa intakil, fanzur ila nafsika summa nintakil. Kemudian kita berpindah pula kepada lil alamil ului summa sufli. Kemudian kita berpindah kepada alam yang sebelah atas. Tengok belah atas pula. Dalilnya mana? Tengok awan, tengok langit. Tu dalil kata menunjuk kata Tuhan tu ada. Mula-mula kita tengok diri kita dulu. Ulama bahas. Sebab alam ni kata masyaallah. Bila sebab alam ni dia luas. Mana kata menunjuk kata ada Tuhan alam ini. Maka di bawah alam ini tu, di bawah dalam alam tu, kita tilik pada apa? Diri kita dulu. Fanzur ila nafsika. Hendak tiliklah oleh engkau kepada diri engkau. Tengok diri kita. Ada kita ni. Tuhan tu ada tu menunjuk kata, ada kita ni menunjuk kata ada Tuhan. Ada kita ni menunjuk kata ada Tuhan. Bukan kita jadi dengan sendiri. Kemudian lepas kita tengok pada diri kita, kita berpindah tilik kepada alam yang sebelah atas. Fanzur ila nafsika summa nitakil lil alamil ulwi. Tengok pada alam yang sebelah atas. Apa dia? Langit. Tengok atas langit. Benda yang ada dalam langit. Lepas tu lil alamil ulwi summa sufli. Lepas tu baru kita tengok pada alam yang sebelah bawah. Alam sebelah bawah apa dia? Tengok bawah dalam lautan. Perkara-perkara yang di bawah tanah. Apa perkara-perkara yang ada yang ada di dalam tanah, dalam bumi ni, itu menunjuk kata adanya Tuhan. Jadi 3 perkara lah. Tengok pada diri kita, alam sebelah atas dan alam sebelah bawah. Habis itu. Itu yang dikatakan dulu. Dulu disebut kata, dalil kata Tuhan itu kerana telah kita yakin maksudnya alam ini baru. Jadi bila sebut alam ni dia luas. Dia melangkumi semua aspek lah. Diri kita, alam sebelah atas, alam sebelah bawah. Habis itu. Kemudian kita beralih pula kepada bahasa seterusnya. Dia kata dulu, maka tak terkala kita maklum. Kita tahu kata, alam ni, dia ni baru timbul. Dan juga alam ni tak terlepas daripada gerak dan diam. Jadi alam ni tak dapat tidak, dia tak terlepas daripada gerak dan diam. Tengok. Maka tahulah kita bahawasanya kesemua yang bergerak atau yang diam itu tentu baru. Ini tentu baru berlaku. Tentu berlaku. Itu baru ada.
tentu baru ada kesemuanya. Ini tentu berlaku kesemuanya. Semua tu berlaku. Diam atau penggerak. Harakat, gerak. Wasakanat, diam. Dalam bahasa Arab dia panggil wasakanat, diam. Bukan sukut tu. Lain. Kalau benda yang bukan benda yang bertokol, benda yang berketul tu kita panggil as-sakanat. Wal harakat was-sakanat. Benda yang bergerak dan diam. Bukan kata diam sukut tu diam kan. Itu benda yang daripada sifat makhluk. Adapun di sini ni, kalau sebut kata bergerak diam ni dalam bahasa Arab dia panggil as-sakanat wal harakat was-sakanat. Itu dikatakan, maka tahulah kita bahawasanya kesemua kesemua alam ini ataupun kesemua makhluk ini ni yang bergerak ataupun yang diam itu, sama ada bergerak ataupun diam, dia mesti salah satu. Contoh kita nampak orang tu. Kita nampak orang tu diam. Maka dia tak bergerak. Kalau kita nampak orang tu bergerak, maka dia tak diam. Dia mesti salah satu. Dia tak boleh kata sunyi kedua-dua. Tak boleh. Kita kata orang tu diam pun tak, gerak pun tak. Tu tak boleh terima. Dia perkara yang berlaziman. Tak boleh terima kata kedua-dua sekali tu, dalam masa satu tu, dia bergerak, dia diam. Tak. Banyak. Sebab apa boleh kata kesemua yang bergerak atau yang diam itu tentu baru? Bila sebut tentu baru ni apa? Tentu berlaku. Itu maksud kata tentu baru, tulis itu. Yang dikatakan tentu baru itu, yang ini tentu berlaku. Tu. Tentu berlaku. Sebab apa? Sebab apa boleh kata bergerak dengan diam tu tentu baru? Nak kata Tuhan gerak diam tak boleh. Sebab apa boleh kata yang dia dikatakan gerak dan diam tu tentu baru kesemuanya? Sebab apa? Kerana ni ilat. Kerana gerak diam itu, tambah sikit. Kerana gerak atau diam itu. Kerana gerak atau diam itu bagi sesuatu. Tambah sikit. Kerana gerak atau diam bagi sesuatu itu, apa kena? Kerana gerak atau diam bagi sesuatu itu, kita tak terima kata sedia. Apa maksud kita tak terima? Tulis itu. Yang ni akal kita tak terima kata sedia. Apa sedia? Qadim. Akal kita tak terima kata gerak atau berdiam itu tidak ada permulaan bagi dia. Tak boleh terima. Itu. Jadi gerak ataupun diam bagi sesuatu. Apa sesuatu? Manusia bergerak, kereta bergerak. Dia kata tak terima kata. Apa maksud tak terima kata? Tulis. Yang ni akal kita tak terima. Itu maksud kata tak terima kata. Ini akal kita tak terima. Bukan adat, akal. Akal kita tak terima kata sedia. Apa sedia? Qadim. Nak kata gerak atau diam tu, kita nak kata dia tu qadim tu, akal kita tak terima. Kita panggil mustahil pada akal. Kita panggil mustahil pada akal. Sebab apa boleh kata akal kita tak boleh terima? Kerana beberapa dalil.
Ini kerana ada beberapa dalil. Ada beberapa percaman. Dalil ni percaman kita panggil masa dulu. Ataupun petunjuk. Hai. Kerana ada beberapa dalil ataupun kerana ada beberapa percaman. Jadi kita nak kata diam gerak tu nak kata sejak azali lagi, akal kita tak boleh terima. Sebab diam-diam bergerak ni, kalau kita belajar, itu perkara yang melazimi bagi jirim. Tulis itu. Gerak dan diam ini perkara yang berlaziman bagi jirim. Tengok, kita kata handset ni. Ni jirim. Maka tak dapat tidak bila sebut jirim, imma sama ada dia tu gerak ataupun diam. Dia tak terlepas daripada dua perkara ni. Bila sebut kata jirim, kita ni lah. Makhluk ni, sama ada dia diam ataupun bergerak. Nak sunyi kedua-dua tak boleh. Nak kata handset ni gerak pun tak, diam pun tak. Tak boleh terima. Nak kata handset ni bergerak dengan diam sekali pun tak boleh terima. Dia mesti salah satu. Kalau orang belajar ilmu mantik, dia panggil maniatul jam'i wal khului. Nak himpun kedua-dua tak boleh. Nak sunyi kedua pun tak boleh. Kalau mengajar ilmu mantik, dia panggil maniatul jam'i wal khului. Tertegah daripada berhimpun kedua-dua. Tertegah daripada sunyi kedua-dua tak boleh juga. Tu kalau nak mengajar ilmu mantik, dia panggil maniatul jam'i wal khului. Tertegah daripada nak himpun kedua-dua apa? Bergerak dengan diam sekali. Nak himpun kedua-dua. Tak boleh tak? Boleh ke tak? Ajar Zulina. Tak boleh. Dia cakap. Kita nak kata handphone tu. Tertegah daripada sunyi kedua-dua. Apa dia? Bergerak pun tak, diam pun tak. Pun tak boleh juga. Dia mesti salah satu. Nampak lagi Ajar Zulina ni lama tak ngaji tauhid ni. Kita tinggal lama ni kena main lah. Habis itu. Sebab tu kata kerana beberapa dalil. Dalil dia itulah. Bila kita kata bila kita kata satu benda tu bergerak, maka akal kita pun hukum kata dia tak diam. Kalau kita kata sesuatu benda tu diam, maka dia tak bergerak. Macam itulah. Dekiahkan lagi lah. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Maka tentulah benda yang bergerak atau yang diam itu baru juga. Dia jadi baru. Apa jadi baru? Baharu. Maksud bila sebut kata baharu ni maksudnya berlaku. Baru timbul. Hadis tu lah. Kalau bahasa Arab panggil hadis. Hadis. Maka tentulah benda yang bergerak atau yang itu mesti tentu baru juga. Dia bukan qadim. Dia kena ingat. Baru lawan dia qadim. Ataupun panggil azali. Apa azali? Sedia kala. Baru ni, ini baru timbul. Apa baru timbul? Maksudnya, dia tu makhluk. Tu kena ingat tu. Nanti kalau dalam istilah dalam kitab Jawi, kalau sebut kata baru tu apa? Makhluk. Kita panggil hadis. Tu kena ingat. Bila sebut kata gerak dan diam tu baru juga apa? Dia tu perkara yang melazimi bagi jirim. Perkara yang lawazim bagi jirim. Apa? Kalau sebut kata jirim, sifat dia tu mesti ada. Ada kalanya dia bergerak, ada kalanya dia diam. Kalau kita kata gini. Tu. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Maka tentulah benda yang bergerak atau yang diam itu baru juga. Sebab apa boleh kata baru tu? Ni. Kerana kesemua jirim itu
mustahil lah nak lepas daripada keduanya. Apa keduanya? Nya tu rujuk pada domain pada kata yang bergerak atau yang diam. Tulis itu. Haji Zaman Saya ulang balik. Kerana kesemua jirim itu mustahil lah nak lepas daripada keduanya. Nya apa? Nya yang bergerak atau yang diam. Nya tu kembali pada yang bergerak atau yang diam. Domain. Domain tu jaga. Kena tulis balik. Kita baca kitab ni. Jangan sama. Saya ada ingat apa tu Baba Rashidi. Menantu Babul Sarah. Biras bagi membeli kadok kita. Biras dia lah. Dia banyak karang kitab. Dia jenis suka karang kitab banyak. Macam Babeli kita ni mengajar banyak. Dia tu banyak karang kitab. Dia kata, dia ada cerita dulu. Waktu saya ngaji, dia kata, kita ni, dia kata, untuk mengaji kitab, dia kata, di sebelah Patani lah, sebelah selatan Patani lah. Ulama-ulama dulu, kenapa dia jaga domain, nya tu semua dia jaga. Sebab tu dia takdir, dia i'rab. Sebab apa, dia kata. Sebab tu, dia kata, ulama kita dulu cermat, dia kata. Sebab tu, sampai sekarang, ulama Fatani tu, bila baca kitab, semua dia jaga. Nya tu kembali pada mana. Memang 100%. Kalau di Fatani, selatan Thailand, dia akan jaga. Ibarat kitab tu dijaga, kitab-kitab Jawi. Dan dia kata juga, kalau dia dengar lah, dia kata, kalau di sebelah Malaysia kita ni, dengan sebelah Malaysia kita ni dah kurang, dia kata. Kalau dulu jaga, ulama-ulama dulu kita Malaysia jaga. Kalau kita zaman kita sekarang ni, di Malaysia ni dah kurang lah. Nak jaga masalahnya tu kembali pada mana. Sebenarnya kalau cermat kena jaga, kita nya ikut dan. Kerana tak ada rujuk mana pun. Sebab tu dia kata, dia tak jaga, maksudnya, sebenarnya dia jaga tu untuk asal terjemah bahasa Arab tau. Tambah kalau tempat kita bahasa Arab pun dia tak jaga juga. Hu-ha, jumir hu-ha tak ada. Lepas tu kata Waris Sidi, di nisbah di Malaysia tu kurang dah lah. Tak banyak dah macam Fatani. Fatani tu 100% jaga lagi. Lepas tu ibarat kitab tu kadang-kadang ada setengah orang kalau belajar dengan ulama Fatani, dia kata Allah, letih. Letih apa? Sikit-sikitnya tu kena jaga. Penuh domain rujuk mana. Kembali pada mana. Dia sebenarnya jaga tu nak cermat. Ibaratnya kita masak lah je kalau zaman. Kita masak, kita cermat ni, kita letak garam. Bukan tak letak garam. Bukan. Kadang-kadang terlupa tu sekali-sekala tak apa. Tapi kalau kita masak tu confirm letak garam. Letak gula sikit. Dalam masak tu memang kena ada letak garam lah. Takkan kita tak letak langsung. Tak boleh. Dia kena rasa. Macam tu. Baca kitab itu juga. Bukan ikut dah dia baca tak. Lepas tu di tempat kita Malaysia dah kurang dah. Jaga-jaga domain ni kurang dah. Melainkan orang tu mengaji, dia biasa belajar secara pondok. Tu dia jagalah. Kalau dia tak biasa tu, kita tahu sebab tu saya, tempat kita ni dah kurang dah. Kata Baba Rashidi tu, Alhamdulillah di Fatani tu dia kekal 100%. Mana-mana pondok dia jaga, Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah lah, saya pun terkesan dengan sana tu, kita boleh bawa pembawakan kat sana tu, kat sini kan. Alhamdulillah. Itu penting Dengan sebab nya tu, kadang-kadang kita nak lepas satu masalah tu, kena faham situ dulu. Baik tengok. Habis. Itu untuk peringatan kita semualah. Baik tengok dia kata. Jadi kerana kesemua jirim itu mustahil lah nak lepas daripada keduanya. Nak lepas daripada gerak dan diam. Baik. Saya nak tanya. Kesemua jirim itu mustahil lah nak lepas daripada keduanya. Di sini dia panggil mustahil apa di sini? Tu Haji Ghazaman. Dia panggil mustahil apa ni? Ya Ustaz. Dia panggil mustahil apa di sini? Kerana kesemua jirim itu mustahil lah. Mustahil apa sini? Mustahil akal. Mustahil. Apa maksud mustahil akal? Kita nak terjemah mana ni? Apa yang dia katakan? Kerana kesemua jirim itu mustahil lah nak lepas daripada keduanya.
kedua yang bergerak atau yang diam. Apa maksud kata mustahil lah kita nak lepas? Maksudnya apa? Apa maksud kata mustahil? Akal tak boleh terima. Akal kita tak boleh terima kata jirim tu nak terlepas daripada gerak dan diam. Akal kita tak boleh terima. Kalau Haji nak tahu dalam pembahasan ni, dia ada sebut dalam kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridah tu, Abang Beli Khatam tu, dia ada sebut mustahil pada akal. Jirim itu nak sunyi daripada diam dan bergerak. Tadi sebut dalam kitab tu. Dalam kitab Faridatul Faraid ada sebut. Cuba perhati ada ada zaman ada dalam kitab tu ada. Bila sebut kata mustahil akal tak boleh terima. Tak boleh terima apa? Tak boleh terima kata jirim tu nak sunyi daripada gerak ataupun diam. Itu panggil mustahil pada akal. Jadi bila sebut jirim ni kita maklum dah. Bila sebut jirim, ma tahayyaza binafsih. Sesuatu perkara yang mengambil ruang. Tak kira lah kita ke, insek ke apa, semua yang berjirim. Tak dapat tidak, dia mesti tidak terlepas. Tu maksud kata, tidak terlepas daripada gerak ataupun diam. Beginilah yang dikatakan benda tentulah benda itu bergerak atau diam tu. Berlebih kurang maksud perkataan ulama. Ulama bahas begitulah. Jadi begitulah ulama bahas tu macam itulah. Jadi dikatakan bila sebut tu jirim tu dia tak lepas dua perkara. Sama ada dia tu diam ataupun bergerak. Ini ada sebut dalam kitab Faridatul Faraid. Habis. Ni dalil pula. Ini dalil apa ni? Ni dalil nak cerita dalil bagi sifat wujud. Dalil sifat wujud itu ada baru alam ini. Alif lam kha tu apa? Ilah. Apa? Alif lam kha. Apa maksud alif lam kha? Ajar Ana. Sehingga akhirnya. Kalau bahasa Arab panggil ila akhirihi. Dia gini dulu saya pernah sharing dulu. Nanti saya tulis balik. No. Ya. Dia ila akhirihi. Masuk alif lam kha ni asal dia gini. Nampak? Ya. Sekejap. Ni. Sampai ke akhirnya. Ila akhirihi. Nampak dia juga sama? Boleh tulis? Boleh tak? Jadi ila akhirnya sampai ke akhirnya. Apa sampai ke akhirnya? Maksudnya dia sebut dulu dalilnya ada baru alam ini. Cuba tengok atas sikit tu. Tengok dia kata apa? Maka percaman kata ada Tuhan itu ialah kerana telah kita yakin maksudnya alam ini baru adanya. Tu sampai habis. Kata sampai habislah ila akhiri ni sampai akhirnya sampai ayat yang seterusnya lah. Tu masuk ila akhirihi tu. Cuma dia buat rumus alif lam kha tu. Habis.
Qala al-musannif rahimahullah. Maka jadilah pada bicara wujud ini 3 kali. Bukan 3 kali tu. Yang ni 3 perkara. Kitab tu 3 kali ke 3 perkara? Macam mana? Kitab saya kali, 3 kali. 3 kali tu maksudnya 3 perkara. Di bahasa kampung kan dia cakap tu. 3 kali maknanya 3 perkara. Hai. Apa dia? 3 perkara wajib syarak di atas kita. Jadi jadilah pada bicara wujud ini, sifat wujud ni ada 3 kali. Ini ada 3 perkara yang wajib, 3 perkara wajib syarak di atas kita. Nanti ingat 3 kali wajib. Bukan 3 kali wajib, maksudnya 3 perkara yang wajib. Yang ada ayat dia ni, dia bahasa kampung. Apa dia? Apa dia 3 perkara wajib syarak di atas kita? Ni kena ingat. Ni dalam kitab lain dia tak sebut mana Hajar Zaman. Tapi ni sebut ni. 3 perkara wajib syarak di atas kita tu, mana dia? Badal. Satu daripada 3 tu, i'tiqad ada Tuhan. Ini kena maklum. Bila sebut kata sifat wujud ni, yang pertama sekali, kita i'tiqad kata Tuhan tu ada. Itu yang pertama. Ini dia nak kesimpulan. Keduanya, i'tiqad bukan tak adanya. Dia kena lawan ni lah. Lagi pula, kita i'tiqad pula bukan kata tak ada. Mesti kena ada. Nama kata i'tiqad bukan tak ada. Maksud i'tiqad bukan tak ada ni maksudnya, i'tiqad kata Tuhan tu ada lah. Sama je maksud dia. I'tiqad ada Tuhan. Kedua, i'tiqad kata bukan tak ada Tuhan. Mana? Ada Tuhan. Ada ni ayat berbelit sikit. Keduanya, i'tiqad bukan tak adanya. Bukan tak ada Tuhan. Ada Tuhan lah. Dia gini, bila kita dah sebut kata Tuhan tu ada, kita i'tiqad kata Tuhan tu ada, maka di sebalik lawan dia pun, kena i'tiqad jugalah. Bukan i'tiqad kata Tuhan tak ada. Silap tu. Dia nak cerita kata i'tiqad bukan tak adanya Tuhan. Itu maksud dia. I'tiqad pertama, i'tiqad ada Tuhan. I'tiqad yang kedua, i'tiqad kata bukan tak adanya Tuhan. Tu. Ketiganya, tahu dalil percaman. Ni, ketiga ni penting ni, dalil. Tahu dalil percaman. Kita sebut tadi tu lah. Jirim tu, dia tu tak terlepas daripada 2 perkara. Sama ada diam atau bergerak. Dan juga kita kata jirim tu, dia tu baharu. Bukannya kau padim. Kita jawab gitu. Habis. Demikianlah dikiaskan yang lagi-lagi hingga akhir. Kita kiaskan lagi lah. Dikiaskan yang lagi-lagi yang hingga akhir. Tengok dulu lah. Dulu dia cerita dulu apa? Dulu dia kata, kita yakin bahawasanya alam ini baru adanya, maka tetaplah tak sah pada fikiran akal kita kata alam ni ada dengan sendiri. Itu dipanggil wajah, jalan untuk kita memahami sifat wujud tu. Kita tengok dekat belah atas dulu, kita belajar dulu. Dulu dia kata apa? Tetaplah tak sah pada fikiran akal kata alam ini ada dengan sendiri. Sebab apa? Kerana sebelum timbul itu ialah dikatakan sama berat. Ni dulu atas tu Tengok atas tu lah. Habis. Maka janganlah saudara-saudaraku memadai dengan semata-mata hafaz dan lancar pada lidah jua. Jangan kita duduk ngapal saja jarana. Wujud apa? Ada. Kidah apa? Sedia. Ingat mulut. Ya? Okay.
Tak, ketawa saya. Tak, jangan duk ingat Guru mulut. Kita tadika. ha? Tu Tadika. budak-budak sekolah rendah. Level kita bukan level sekolah rendah. Level kita ni untuk mengetahui tauhid tu secara ijmali dan tafsili. Lebih-lebih lagi sifat 20. Sifat 20 tu kena mengetahui secara tafsili. Bukan kata, nampak tu dia kata, maka janganlah saudara-saudaraku, yakni saudaraku dalam Islam, memadai dengan semata-mata hafal. Jangan duk kata, berasa kata, cukuplah. Ngapa cukup dah Wujud ada, kidam sedia, bakok kekal. Jangan berasa macam tu. Jangan berasa gitu. Dan lancar pada lidah jua. Lidah bila sebut lancar, ingat. Wujud, kidam. Wujud ada, kidam sedia, bakok kekal. Ingat semua ni, macam lidah. Dengan tak nampak pada mata hati. Ni tengok. Dia kalau orang lancar pada lidah ni, dia tak nampak pada mata hati, tak nampak. Dia tak tahu wujud tu lagu mana. Wujud Allah. Dia tak tahu kata perbahasan ada Allah. Sebab ni kitab ni dia tak bahas terlalu tinggi. Kalau kitab-kitab lain kita belajar tu, wujud tu dia bahas. Wujud tu amrul itibari ke, sifat subutiyah ke. Ainul mawjud. Tu tak apa kita bahas. Kalau macam dalam kitab Aqidatul Najin ada sebut. Durus Samin ke, Sirajul Huda, Faridah, semua ada sebut. Cuma kitab ni dia basic. Jadi basic pun jadi kita boleh belajar balik lah daripada bawah balik. Siapa yang tak pernah belajar ilmu tauhid tu, jadi siapa yang belajar kitab tauhid ni dia untunglah sebab dia ajar asas untuk kita. Jadi dia kata janganlah kita ingat dengan lidah tu sampai tak nampak dengan mata hati kita. Maka kalau orang yang kata ingat pada lidah ni, ikut orang semata-mata ni, maka sentiasalah dinamakan muqallid. Apa dia muqallid? Dulu kita dah bahas muqallid. Apa maksud muqallid? Tu apa? Tuan Selamat, tu Hajar Zulina ingat lagi? Muqallid. Hajar Rohana. Apa itu makna muqallid? Ikut je tanpa dalil apa. Ikut kata orang kena. dulu. Ikut kata orang apa? Tak tepat gitu. Kita kata bapak kita kata itu, kita ikut je lah apa yang kita percaya dengan dia je. Tanpa dalil. Apa takrifan yang tepat tu Haji Qazaman? Dalam bahasa Melayu saya tak mahu bahasa Arab. Itu ada taklid Ustaz, ikut tanpa dalil lah. Dia ikut Maksudnya bila sebut taklid, mengikut perkataan seseorang tanpa mengetahui dalil. Ya. Itu panggil taklid. Sebab tu dalam matan Jorah dia sebut juga. إِذْ كُلُّ مَنْ قَلَّدَ فِي التَّوْحِيدِ إِيمَانُهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ تَرْدِيدِ. إِذْ كُلُّ مَنْ, kerana tiap-tiap mereka qallada fit tauhid, yang mengikut di dalam ilmu tauhid. Apa qallada? Mengikut perkataan seseorang tanpa mengetahui dalil. Dalam ilmu tauhid. Orang yang bertaklid dalam ilmu tauhid, orang yang bertaklid di dalam ilmu tauhid, imanuhu lam yakhlu min tardidi. Bermula iman mereka itu tidak sunyi daripada taraddud. Apa taraddud? Tidak sunyi daripada berbolak-balik hati dia. Contoh, kita kata gini. Orang taklid. Orang tanya kita, Tuhan tu ada tak? Dia kata ada. Mana kata dalil Tuhan tu ada? Dia kata aku tak tahu dalil Tuhan tu ada. Tapi aku dengar pak aku bagi tahu, ayah aku bagi tahu kata Tuhan tu ada. Maka dia mengikut perkataan ayah dia tanpa dia mengetahui dalil. Itu dipanggil orang yang bertaklid. Maka orang yang bertaklid ni dikatakan iman dia tu berbolak-balik. Sebab tu sebahagian ulama, iaitu disebut dalam kitab Kifayatul Awam, pendapat Imam Sanusi,
Di dalam kitab Hasyiah Kubra dia. Dan juga Imam Ibnu Arabi. Bukan Ibnu Arabi yang tasawuf tu, Haji Zaman. Ibnu Arabi ada dua. Kalau Ibnu Arabi tidak ada alif lam, itu ulama tauhid di dalam mazhab Maliki. Dia banyak orang kita keliru bila sebut tauhid dia kata Ibnu Arabi orang tasawuf. Bukan. Itu yang Ibnul Arabi ada alif lam. Kalau Ibnul Arabi yang ada alif lam tu, itu kena pada ulama tasawuf. Kalau Ibnu Arabi tidak ada alif lam, dia gini nak tulis sikit. Dia beza tu. Dengan Ibnu Al-Arabi. Ada lain ni. Kita bukan sama. Ini Ibnu Arabi ni. Ni ulama tauhid dalam mazhab Maliki. Dia bermazhab Maliki. Bermazhab Maliki dah ni. Kalau Ibn Arabi ni ulama tasawuf. Tak boleh jangan campur aduk. Tu. Tulis situ. Nampak lagi tulisan saya? Ajar Rana nampak? Nampak Ustaz. Okey. Habis? Tulis dah Jadi kalau mengikut pendapat Imam Sanusi dan Imam Ibnu Arabi, orang yang bertaklid itu dikatakan kufur. Lagi berat hak dia. Tapi bukan pendapat muktamad. Itu bukan pendapat jumhur ulama. Itu bukan pendapat majoriti ulama. Itu minoriti ya. Hanya zaman minoriti. Tapi nak cerita kata bahaya orang bertaklid. Tapi kalau mengikut majoriti ulama, jumhur ulama, orang yang bertaklid itu dikatakan berdosa. Kalau dia tak belajar, dikatakan berdosa. Itu pendapat jumhur ulama lah, pendapat majoriti. Tapi kalau minoriti, sebahagiannya kata jadi kufur. Berat lepas tu kita kena belajar tu tauhid tu. Nak kenal alam ni. Bukan senangnya. Kita nak lepas pada orang yang muqallid. Kita tak nak jadi orang yang muqallid. Sebab tu kita belajar ilmu tauhid. Habis itu, faham lagi? Haji Zaman? Faham Ustaz. Tu beza nanti. Dia, satu nama-nama ulama' ni kena ingat juga. Kadang-kadang kita biasa dengar untuk cerita Ibn Arabi, betul atau Ibn Arabi jatuh kafir. Nanti dulu. Ibn Arabi dia ada dua. Banyak juga kadang-kadang nama ulama' tu nama sama. Tapi kadang-kadang dia beza dengan ejaan. Habis itu. Ustaz, taradud ni dia maknanya berbolak-balik hati tu macam mana Ustaz ya? Dia berbolak-balik sini je. Dia gini. Contoh kata. Mana kalau berbolak-balik boleh jadi kufur Ustaz macam tu. Patut itu mengikut pendapat Ibn Arabi tu, tapi dia tak jumhur. Dia gini. Orang tanya, Tuhan tu ada tak? Dia kata ada. Siapa beritahu? Dia kata, mana dalil? Bapak aku beritahu. Lepas tu dia pergi lagi dia tak? Bapak aku itu kata ada. Tapi hakikat dia sendiri pun tak tahu kata ada tak ada. Jadi berbolak-balik. Pergi mari. Pergi datang. Sat-sat ni, tapi sebab tu yang ada sebagian ulama majoriti kata jadi kufur tu. Tapi kalau majoriti kata berdosa. Berdosa besar kerana dengan sebab dia meninggalkan mencari dalil. Berdosa tu.
Itu ini panggil berbolak-balik. Hati tu dia kejap kata ada, kejap tak ada macam tu. Faham ke je? Itu panggil berbolak-balik tu, taradud. Faham Ustaz. InsyaAllah. Okay, baik habis itu. Kemudian kata bahasan sifat kidam wajib juga dengan jalan syarak di atas kita iktikadkan sedianya Allah Ta'ala dengan makna bukan ia Allah dahulunya, tak ada kemudian. Ada ia. Maka tak begitu, hanya ia sedia kala. Ini panjang lagi perbahasan kita. Ini masalah sifat kidam pula ni. Sifat kidam ni pun dia rumit sikit jugalah. Rumit juga Wallahu a'lam. InsyaAllah tersambung pada minggu depan. InsyaAllah. Semua, Ya je. semua rumit kalau tak belajar. Dia rumit lah. Ulang-ulang pun rumit lah. Padahal sifat wujud ni berapa kali jumpa dah. Ya betul. Kitab Faridah, kitab Rusami, kita macam kitab. Tapi dia memang kena ulang benda ni sebab kita nak bagi ingat. Betul Ustaz. Balik saya untuk mengajar kena ingat. Kalau tak mengajar, lupa pula. Macam tu. Dia pengulangan tu perlu untuk kita ingat. Untuk kita tahqiq lah. Ya betul Ustaz. Untuk ingat. Iza takarrara tahaqqaqa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'alami wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan